yang lain. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya Ahmad Faiz bin Mahmud selaku pengacara majlis pada malam ini. Bersama saya terdapat beberapa tetamu kehormat yang dimulai daripada Abdul Muhaimin bin Syahril Goh dan Muhammad Anis Fidai bin Yuzaimi yang merupakan hakim dan penolong hakim di Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur. Seterusnya, Muhammad Daniel bin Muhammad Nawawi yang mana merupakan seorang tenaga pengajar di sebuah institusi iaitu UiTM, dan akhir sekali Muhammad Asfar bin Muhammad Asri selaku ahli pelaburan yang terkenal di Malaysia yang mana mempunyai pengalaman selama 5 tahun dalam industri pelaburan. Pada malam ini, kami akan membincangkan tentang isu-isu semasa yang berlaku di dalam Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa isu-isu yang kerap berlaku di Malaysia seperti isu rogol, isu perkauman, agama dan isu rasuah. Jadi, kami telah bersepakat untuk membahaskan tentang isu rasuah yang mana yang agak terkenal pada masa kini. So, tanpa membuang masa, saya ingin memberi sedikit sebanyak pendedahan akan isu rasuah. Isu rasuah mengikut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM mendefinisikan rasuah sebagai perilaku ataupun penerimaan ataupun pemberian suapan sebagai upah untuk mendorong seseorang individu melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang mana berkaitan dengan tugas rasmi. Jadi suapan ini terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. So, mengikut Undang-Undang Malaysia iaitu Akta 694 yang mana Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia PRM pada tahun 2009 mentafsirkan bahawa suapan ini diklasifikasikan sebagai wang derma ataupun pinjaman ataupun hadiah, cagaran cagaran berharga atau tingan dengan harta iaitu apa-apa jenis harta sama ada sah ataupun tidak sah. Okey, pada poin seterusnya saya akan menjemput tetamu kehormat kita yang mana merupakan Ketua Hakim Mahkamah Magistrat iaitu Muhammad Anis Fidai bin Yuzaimi untuk menerangkan punca-punca terjadinya rasuah di Malaysia. Silakan Encik Anis Fidai. Okay, terima kasih Encik Faiz. Terdapat beberapa punca adanya rasuah. Yang pertama ialah mempunyai sifat tamak dan tidak bersyukur. Sifat tamak dan tidak bersyukur dengan bawah setia menjadikan seorang itu terdedah pada melakukan rasuah. Yang kedua ialah mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan. Mempunyai keinginan yang melebihi daripada kemampuan yang menyebabkan seorang individu itu akhirnya terjerumus melakukan rasuah. Boleh dikatakan apa yang berlaku di Malaysia kini berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab masyarakat itu sendiri. Buktinya, masyarakat Malaysia mengamalkan budaya senyap apabila pihak yang menyaksikan perbuatan rasuah enggan bersuara atau melaporkan kes rasuah yang mungkin. Seterusnya ialah mempunyai kelemahan iman dan takwa. Seorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang, tetapi mereka lakukan juga dengan 1001 alasan tertentu.
Hal ini termasuk dalam teori Technique of Neutralization oleh Gresham Sachs dan David Ponza. Mereka mengatakan bahawa lakukan rasuah secara rahsia asalkan tiada siapa yang tahu. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah berkepribadian. Yang keempat ialah terpengaruh daripada keadaan sekeliling dari segi sosial dan budaya. Antara sebab ini berlaku ialah kerana di Malaysia sendiri menggambarkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda sebelum menyambut hari-hari kebesaran seperti hari perayaan, majlis hari jadi, perkahwinan dan sebagainya. Hari ini yang baik ini memberi kesempatan kepada penerima dan pemberi rasuah lakukan rasuah sama ada diminta, disogok, diumpan tanpa disedari. Seterusnya ialah perubahan zaman modernisasi. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh. Pengaliran wang juga akan meningkat. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk meraup untung sebanyak-banyak. Kini rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender, cepatkan bayaran, lepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menjalankan projek dan sebagainya. Poin yang seterusnya ialah berlakunya rasuah kerana wujudnya birokrasi dalam sistem pemerintahan. Rasuah juga berlaku sebab wujudnya birokrasi dalam sistem pemerintahan yang secara tidak langsung memberi peluang pada pegawai-pegawai kerajaan daripada pelbagai peringkat mengambil kesempatan. Hal ini berlaku kerana proses pengurusan pentadbiran terpaksa melalui banyak saluran. Bagi individu yang terdesak atau mahukan segera menyelesaikan masalah, mereka akan mudah memberikan imbuhan dan harapan perusahaan permohonan dilakukan oleh penerima rasuah. Yang terakhir ialah ahli politik mengambil kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dan negara dengan menerima dan memberi rasuah bagi mendapatkan kepuasan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Anis Pidai bin Muhammad Izaimi kerana telah mengupaskan ataupun memberitahu kenapa terjadinya isu-isu rasuah di kalangan rakyat kita. Seterusnya, saya ingin menjemput Encik Muhammad Daniel bin Muhammad Namawi untuk menerangkan kesan daripada mengambilnya rasuah ini. Dipersilakan. Terima kasih Encik Faiz. Saya akan menerangkan kesan daripada rasuah. Okey. Pertama sekali, lumpuhnya fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah, tiada siapa akan mendapat mengajak tindakan seseorang itu. Kegiatan rasuah akan hanya mengakis kepercayaan orang awam terhadap ahli politik ataupun orang cerdik yang pandai dalam negara ini. Kedua, pemerintah menjadi lemah kerana adanya rasuah. Maka pemerintahan kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan yang sepatutnya. Umpama, jika cuai terhadap sesuatu yang telah ditentukan, maka pemberian rasuah telah menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaat hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Ketiga, menyebabkan pentadbir negara kucar-kacir. Ia akan menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sebuah negara seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos dan tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak dibendung. Keempat, menyebabkan tumpuan pelaburan dan pembangunan tidak seimbang dan saksama. Iaitu jika berlakunya rasuah dan penyelewengan
ia akan mewujudkan golongan masyarakat yang terpaksa menanggung kesan buruk. Tumpuan pembangunan dan pelaburan berpusu ke sektor tertentu sahaja, yang mana rasuahnya datang. Dan seterusnya, menyebabkan pengaliran wang ke luar negara. Keenam, maruah negara tercemar. Ketujuh, meruntuhkan akhlak. Dan terakhir sekali, ekonomi negara tergugat. Seperti saya bagi contoh tadi, negara Filipina. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serah kepada Encik Faiz kembali. Ya, terima kasih Encik Daniel kerana mendedahkan kesan negatif tentang bahayanya mengambil isu rasuah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dikasihi Allah SWT, agak penting untuk kita menjauhi isu rasuah kerana dia mendatangkan banyak impak-impak negatif. Seterusnya, saya ingin menjemput tidak lain tidak bukan penolong kepada ketua hakim kita iaitu Encik Muhaimin bin Syahril Goh untuk membicarakan tentang cara untuk mengatasi isu rasuah yang mana bagi saya ianya bersesuaian dengan bidang yang diceburinya selama 10 tahun. Encik Muhaimin, dipersilakan. Terima kasih Encik Ahmad Faiz bin Mahmud. Rasuah ini perkara yang haram dari segi agama dan hukum negara. Tetapi cara menangani adalah lebih penting kerana solution is better than cure. Malaysia perlu, pertama sekali, maafkan saya, Malaysia perlu mengubah budaya dan pemikiran rakyat dari akar umbi terutama di kawasan luar bandar dan bukannya terperangkap dalam bangsar bubble sekiranya mahu usaha menangani rasuah dan salah guna dana politik yang berjaya. Selain itu, peranan pihak kerajaan iaitu dengan mengambil tindakan yang lebih agresif tanpa mengira pangkat dan kedudukan dalam melaksanakan tugas dengan cara turun padang menjadi seperti rakyat biasa untuk tujuan penyiasatan. Di samping itu, tindakan undang-undang mengenakan hukuman yang lebih berat berbanding hukuman sebelum ini. Penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa bahaya dan serius masalah rasuah jika tidak dibanteras dan dibendung untuk keselamatan negara. Peranan masyarakat setempat dan persekitaran mempunyai peranan yang besar juga. Sementara itu, memperkasakan Badan Pencegah Rasuah. Untuk mengawal gejala rasuah menular dalam negara ini, kerajaan harus terus untuk memperkasakan Badan Pencegah Rasuah sebagai badan berkecuali yang akan mengawal menularnya gejala rasuah dalam masyarakat Malaysia. Pengawasan pergerakan kewangan. Pengawasan pergerakan kewangan seseorang boleh dikawal untuk mengelakkan melunarnya gejala rasuah dalam kehidupan masyarakat hari ini. Langkah ini boleh dilakukan kerajaan sekiranya kerajaan benar-benar ingin menghapuskan rasuah dalam kalangan pejabat agam pada hari ini. Selain itu, kita boleh memanfaatkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Apabila setiap individu bencikan rasuah sama ada rakyat biasa, pemimpin, peniaga atau jentera kerajaan, bahkan sesiapa pun, maka amalan rasuah dapat diatasi. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada sesiapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, hadirin-hadirat sekalian, begitulah explanation yang agak tepat, padat dan ringkas yang telah dikemukakan oleh Ketua Penolong Hakim kita. Tanpa kita sedari, kita dah di penghujung rancangan. Jadi, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Encik Muhammad Asfar bin Muhammad Asri selaku ahli pelabur yang agak terkenal pada masa kini untuk membuat rumusan kepada perbahasan kita malam ini. Dipersilakan Encik Muhammad Asfar. Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat semua?
Terima kasih diucapkan kepada Encik Faiz ya kerana memberi saya kesempatan untuk berbicara tentang kesimpulan pada topik kita pada malam ini. Okay. So, secara kesimpulannya, apabila berlakunya peningkatan dalam rasuah, secara tidak langsung ia akan membawa kepada penurunan pertumbuhan ekonomi KDNK negara Malaysia. Oleh itu, pihak kerajaan Malaysia perlulah memastikan rasuah dapat diatasi dengan menggerakkan jentera kerajaan yang terdiri daripada pihak berkuasa tempatan untuk memantau aktiviti rasuah kerana kebanyakan pelibatan aktiviti rasuah ini adalah terdiri daripada kalangan pejabat awam yang berpangkat besar. Jadi, memperkukuhkan institusi penguatkuasaan undang-undang terutamanya SPRM, Badan Kehakiman dan Polis. Penguatkuasaan mereka perlu diwujudkan secara terang-terangan untuk memastikan kepercayaan orang ramai terhadap institusi-institusi tersebut. Meningkatkan lagi undang-undang kepada pemberi maklumat untuk memberi perlindungan yang lebih luas kepada mereka yang berusaha memberi maklumat tentang penlibatan pihak-pihak tertentu terhadap rasuah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kesimpulan yang saya boleh bagi untuk topik yang kita discusskan pada hari ini. Jadi saya berikan kembali kepada Encik Faiz. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Asfar kerana membuat rumusan yang agak bernas berdasarkan hasil pembincangan kita pada malam ini. Tanpa kita sedari, kita dah di penghujung rancangan. Jadi saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Asfar untuk mengiringi bacaan doa sebelum kita melabuhkan tirai. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih ya Encik Faiz. Jadi kalau kita tutup majlis kita dengan tasbih, kifarah dan salawat. Jadi marilah kita sama-sama mengamalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi zidni ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, begitulah isu-isu yang para tetamu kehormat sudah menjelaskan. Jadi di sini saya selaku pengacara majlis ingin menegaskan bahawa kita sewajarnya menjauhi isu rasuah kerana ianya banyak mendatangkan impak negatif kepada diri kita, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi sekian daripada kami. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.